Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini bagi penstrukturan semula Jawatan Kuasa Teknikal MA63, dua nama baru dicadangkan, Wakil Sabah dan Sarawak. Perancangannya kita langsung saja bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Sahih, terima kasih. Penyusunan Malaysia MA63 bakal selesai bulan ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata beliau telah mencadangkan dua nama baru bagi mewakili Sabah dan Sarawak untuk dilantik ke jawatan kuasa berkenaan. Dan daripada Sabah, kita akan cadangkan YB Datuk Iwon, iaitu Menteri Koperasi dan Pembangunan Usahawan Persekutuan, dan juga YB Datuk Arun akan duduk dalam itu jawatan kuasa tersebut, jawatan kuasa teknikal untuk mewakili Sarawak. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian ampau dan sumbangan Tahun Baharu Cina kepada warga emas serta orang kelainan upaya kawasan matang di Dewan SUPP Sungai Tengah di Kuching hari ini. Penstrukturan semula jawatan kuasa teknikal dilakukan berikutan tiada lagi portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri, hal ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas setelah rombakan kabinet tahun lepas. Sebelum ini, portfolio berkenaan disandang Datuk Armizan Muhammad Ali yang kini dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah turut memaklumkan jawatan kuasa penyelarasan kini ditukar kepada jawatan kuasa kerja yang bakal diwakili pegawai-pegawai kerajaan. Jelasnya, ia berfungsi sebagai landasan perbincangan perkara-perkara asas yang mana jika tiada penyelesaian akan diputuskan di peringkat jawatan kuasa teknikal sebelum dibawa ke Majlis Tindakan MA63. Menurutnya lagi, memorandum dan draft sudah disediakan dan akan dibawa ke Kabinet secepat mungkin untuk kata putus pada bulan ini. Saudara, makanan di Malaysia merupakan wadah komunikasi yang menjadi pemangkin kepada penyebaran budaya serta berupaya menyatukan masyarakat dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Ia juga mempunyai sejarah dan nostalgia tersendiri dalam merancana tamadun sesuatu bangsa. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Ago Dagang berkata, kepelbagaian jenis makanan asli yang berasal dari setiap negeri di negara ini merupakan keunikan yang jarang ditemui di negara-negara lain. Saya haraplah dalam kita mengenali warisan kita melalui makanan, ini juga merupakan usaha yang unik bagi kita mengiktiraf dan menghargai keunikan adat, budaya, warisan setiap kaum yang merupakan aset negara. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Food Unites Ini Warisan Kita edisi Sarawak di Kuching. Program 2 hari bermula hari ini hingga esok di tebingan Kuching itu menyasarkan kehadiran kira-kira 10,000 pengunjung. Laksa Sarawak dipilih sebagai menu utama program melibatkan pameran 12 restoran yang menyediakan menu tersebut. Kesemua 12 restoran ini diiktiraf sebagai citarasa menu kami kerana berjaya mengetengahkan premis makanan yang menghimpunkan perpaduan menerusi hidangan makanan rakyat Malaysia. Food Unites akan diteruskan di 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan sepanjang tahun ini bagi menyemarak perpaduan dalam kalangan rakyat melalui pendekatan warisan makanan. Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA telah meluluskan beberapa projek baru bernilai RM63 juta yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas, daripada jumlah tersebut, sebanyak RM33 juta akan digunakan untuk penganjuran aktiviti pertanian yang menjana pendapatan. Ini termasuk pertanian moden seperti fertigasi serta hidroponik, dan latihan berkaitan akan diberikan kepada belia yang berminat. Tambah Dato' Ahmad Douglas, tapak seluas 260 hektar berkaitan berbeling stall pot telah dikenal pasti untuk pertanian pintar, precision agriculture untuk menjadi pengeluar utama sayuran, buah-buahan dan makanan. Beliau menyatakan demikian pada sambutan pra Tahun Baru Cina di Sepauh Betong. Menyentuh pembangunan di Sepauh, Dato' Ahmad Douglas mendedahkan tebingan Sepauh akan dinaik taraf dengan kos RM20 juta, pembesaran pasar dengan kos RM5 juta serta pusat dialisis bernilai RM5 juta. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumumkan grant RM170,000 untuk pelbagai projek dan program. Dato' Ahmad Douglas juga menyampaikan anggaran
angpau kepada 46 warga emas pada majlis berkenaan. Kementerian Pengangkutan MOT telah mengumumkan beberapa inisiatif untuk memudahkan rakyat khusus perantau untuk pulang ke kampung halaman bersempena sambutan Tahun Baharu Cina yang berbaki seminggu lagi. Timbalan Menterinya Dato' Hasbi Habibullah berkata inisiatif itu dilaksanakan setiap kali musim perayaan termasuk Tahun Baharu Cina bagi menampung permintaan semasa seperti penambahan tiket kapal terbang. Kementerian memang ada inisiatif tertentu yang dibuat untuk memudahkan rakyat kita yang nak terbang menggunakan kapal terbang di musim hari perayaan perayaan Tahun Baru Cina ke sebelum ini pun Christmas dan juga insya-Allah tak lama lagi lepas Tahun Baru Raya menanti. Semua inisiatif ini ada dibuat oleh kerajaan diberikan mungkin 3 hari sebelum perayaan begitu. Jadi semua ni memang ada kerajaan prihatin tentang keperluan rakyat ni yang nak balik yang menggunakan kapal terbang dan sebagainya. Inisiatif itu memang ada dibuat oleh kerajaan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Lesen Memandu B2 MyLesen peringkat Parlimen di Dewan Suara Limbang. Seramai 944 orang menerima lesen motosikal kelas B2 dalam program bantuan MyLesen. Menyentuh mengenai program itu, Dato' Hasbi yang juga Ahli Parlimen Limbang menyifatkan bantuan itu amat bermakna kepada mereka yang memerlukan lesen bagi meningkatkan ekonomi diri. Kerajaan melalui MOT telah menyediakan bantuan kepada 40,000 peserta untuk menyertai program bantuan MyLesen B2 di seluruh negara tahun ini. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas telah menerima anugerah Trusted Brand iaitu jenama paling dipercayai bagi kategori Pusat Pembelajaran Prasekolah Pilihan Pengguna di Malaysia oleh Reader's Digest sebanyak 4 kali pada 2017, 2020, 2022 dan 2023. Timbalan Menteri Perhubungan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Rozi Yunus berkata, ke arah itu pelbagai inisiatif telah diperkenalkan di Tadbika dan Taska Kemas bagi memastikan kelestarian kualiti dan peranan pendidikan awal kanak-kanak Kemas sentiasa relevan. Penubuhan Tadbika dan Taska Permata Kemas diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada kanak-kanak untuk belajar serta dapat menjadi modul dan rujukan kepada Tadbika dan Taska lain dalam aspek pengurusan dan penyediaan pendidikan awal kanak-kanak. Sokongan turusan ibu bapa juga dapat membantu mencapai aspirasi negara untuk menyediakan platform awal ke arah melahirkan modal insan yang cemerlang dan gemilang. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Kanak-kanak Tadbika dan Taska Permata Kemas Parlimen Miri. Seramai 233 kanak-kanak 6 tahun menerima sijil tamat Tadbika melibatkan 33 Tadbika manakala 25 kanak-kanak dari 4 Taska pada majlis tersebut. Baik, sebanyak 10% dari jumlah penduduk di Parlimen Tanjung Manis telah mendaftar di sistem pangkalan data utama padu setakat ini. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, dari jumlah tersebut hanya 3,000 orang daripada 32,000 jumlah pengundi berdaftar berusia 18 tahun ke atas telah mendaftar padu. Ini adalah satu jumlah yang agak rendah. Justru penduduk di Parlimen Tanjung Manis dinasihati agar datang ke Pusat Ekonomi Digital PEDI di kawasan masing-masing untuk mendaftar dan mengemaskini data mereka dalam padu. Ini juga bagi memastikan individu yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan. Untuk sama-sama mengemaskini data kita dalam sistem padu supaya kita tidak terlepas daripada bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pihak kerajaan. Saya hanya takut sekiranya ramai di antara penduduk kita di kawasan Tanjung Manis ini tidak mendaftar. Nanti bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh kerajaan mungkin kita akan terlepas. Jadi saya haraplah lebih ramai lagi akan tampil untuk mendaftar dalam sistem padu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan dan tinjauan program jualan agro madani di Masjid Ar-Rahmah, Kampung Seberang Sarike.
Selain Tugu Burung Merpati, Tokong Ciun juga berpotensi menjadi antara lokasi tumpuan pelancong di Bandar Simanggang. Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody berkata, ini kerana tokong yang telah ditubuhkan 130 tahun itu memiliki keunikan tersendiri. Lokasinya yang strategik berhadapan dengan Batang Lupa merupakan kawasan tumpuan masyarakat tempatan dan luar, lebih-lebih lagi semasa Pesta Benak. Ia juga menjadi lambang perpaduan dan keharmonian penduduk setempat di bandar berkenaan. Bukan saja dia akan menyatupadukan masyarakat Cina di Sri Aman, bahkan masyarakat lain juga melihat ini sebagai satu kemegahan perpaduan yang erat di Sri Aman ini. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan pesta lampu di pekarangan Tokong Ciun Anjuran Simanggang Sun Heng Society sekaligus menandakan sambutan Tahun Baru Cina bakal disambut seminggu lagi. Pada majlis sama, Simanggang Sun Heng Society menerima peruntukan RM30,000 untuk melaksanakan program dan aktiviti kesatuan berkenaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri bersama Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan.